Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan kesihatan iaitu tentang tajuk kekeluargaan iaitu mengenai penderaan dalam keluarga. Jadi murid boleh rujuk buku teks PJ, PK muka surat 84 dan 85. Murid juga boleh merujuk panduan nota yang terdapat dalam modul yang telah cikgu berikan. Baik. Jadi standard pembelajaran pada hari ini, murid akan mempelajari 4.11, 4.12 dan 4.13 iaitu memahami kepentingan menangani penderaan dalam keluarga, mengaplikasi kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga dan menjana cara meminta bantuan untuk menangani penderaan dalam keluarga. Baik, jadi harapan cikgu pada akhir pembelajaran hari ini, murid memahami kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Yang kedua, murid dapat mengaplikasi kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga. Dan yang terakhir, murid dapat menjana idea cara meminta bantuan untuk menangani sekiranya berlaku penderaan dalam keluarga. Baik, seterusnya kita lihat apa maksud penderaan kanak-kanak. Kalau kita lihat di sini, kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Penderaan kanak-kanak merupakan satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Maksudnya di sini, jika pelaku penderaan akan menjejaskan kelangsungan kehidupan mereka dengan baik. Ya. Dan yang seterusnya kita lihat di sini, penderaan kanak-kanak ini meliputi 4 bahagian, itu penderaan secara fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Maksudnya tidak ambil tahu, tidak ambil peduli. Ya. Okey, baik seterusnya kita lihat jika berlakunya penderaan, pada siapa yang perlu kita lapor? Di sini murid-murid ataupun kanak-kanak boleh lapor kepada guru, jiran, ibu bapa atau ahli keluarga yang lain atau juga kepada pihak berkuasa seperti polis atau pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat atau membuat panggilan kepada talian NOR atau kasih. Ya. Okey. Baik. Kita lihat informasi secara ringkas. Jadi murid boleh baca informasi secara ringkas talian NOR atau talian kasih. Jadi murid boleh baca melalui talian nombor yang diberi 1599. Ya. Ini informasi mengenai talian NOR atau talian kasih. Okey. Baik. Kalau kita lihat dalam buku teks kamu, di situ dipaparkan tentang kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Apa kepentingan menangani penderaan? Ya, yang pertama, dapat meningkatkan nilai harga diri dan keyakinan kanak-kanak. Yang kedua, bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baik. Yang ketiga, memiliki tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat. Merasa minda dan daya ingatan yang baik. Seterusnya, mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal. Yang seterusnya, pengurusan diri lebih terancang, menjalin hubungan sosial yang baik dan tidak menyendiri, dan akhir sekali dapat membentuk sikap bersabar dan bertolak ansur. Baik, seterusnya kita lihat pula apa kemahiran berkata tidak jika berlakunya penderaan dalam keluarga. Jadi kanak-kanak atau murid perlu mempunyai kemahiran berkata tidak. Misalnya di sini, mencuri, berkata tidak jika dipukul, dicubit ataupun digoncang. Berkata tidak kepada semua kata-kata kesat. Berkata tidak kepada cercaan atau dimalukan di khalayak. Berkata tidak kepada sebarang aktiviti buli. Dan akhir sekali, berkata tidak kepada sebarang ejekan. Ya, okey. Dan baiklah murid-murid, sekiranya murid-murid telah memahami apa yang telah kita bincangkan tentang tajuk kita pada hari ini, cikgu harap murid-murid boleh menjawab soalan dalam muka surat 3 dan muka surat 4. Murid-murid juga boleh rujuk panduan nota yang terdapat dalam modul dan juga panduan di dalam buku teks. Jadi untuk latihan yang pertama, murid perlu mengisi tempat kosong dengan jawapan yang tepat.
Dan latihan kedua, murid perlu nyatakan jenis penderaan kanak-kanak berdasarkan gambar yang diberi. Berdasarkan dua latihan ini, ada pilihan jawapan yang diberi. Jadi, murid-murid boleh pilih jawapan yang paling sesuai. Jadi, setakat ini saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.